Salam sejahtera, saya Dr. Lim Lee bersama dengan penyelidik saya bernama Suria Adliza binti Abdul Kadir dari Politeknik Kuching Sarawak. Pada hari ini kita akan membentangkan tajuk pembentangan iaitu pelaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dalam institusi pendidikan teknikal. Okey, untuk pengenalan, saya Surat Liza binti Abdul Kadir akan membentangkan bahagian yang pertama. Okey, pengenalan. Pembelajaran berasaskan masalah atau singkatannya adalah PBM merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara aktif berpusatkan pelajar dalam abad ke-21. Menurut Lian dan Namshik 2017, pendekatan PBM telah dilihat sebagai proses pembelajaran menyelesaikan masalah yang diberi dengan menggunakan pengetahuan sedia ada dan pengetahuan baru daripada rujukan yang pelbagai. Pengalaman, keupayaan, menyelesaikan masalah dan kemahiran dalam komunikasi merupakan teras kepada PBM itu sendiri. Sehubungan itu, PBM merupakan kaedah pedagogi yang merupakan peluang dan ruang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah dalam konteks situasi sebenar. Okey, penyataan masalah. Isu pasaran gaduan dan pengangguran dalam kalangan siswa harus diberi fokus di negara ini. Realitinya, setiap ibu bapa mengkehendaki anak mereka cepat bekerja selepas tamat pengajian. Menurut Syahrudin Noraziah dan Muhammad Fauzi 2011, status bekerja dan pekerjaan graduan adalah jaminan kelangsungan hidup mereka yang telah melalui proses pembangunan modal insan semasa belajar bagi mengisi pelbagai jawatan yang diperlukan untuk pembangunan negara. Okay. Jabatan Kebolehpasaran Gaduan yang telah kami peroleh daripada Statistik Kementerian Pendidikan Tinggi 2017 menunjukkan peningkatan yang kurang memberangsangkan. Kadar peratusan graduan yang bekerja selepas tamat pengajian adalah 55.4% sahaja pada tahun 2017, di mana berlaku penurunan sebanyak 1.1% berbanding dengan tahun 2016, di mana pada tahun 2016 kadar peratusan graduan yang bekerja selepas tamat pengajian adalah sebanyak 56.5%. Okey, dalam konteks politeknik, kejayaan politeknik menghasilkan pekerja separuh mahir bergantung kepada tiga aspek penting iaitu kurikulum terancang, situasi belajar yang sempurna dan penyediaan tenaga pengajar yang berkaliber. Kaedah pengajaran adalah sama penting dengan penyataan objektif dan kurikulum yang dinyatakan dalam mana-mana falsafah pendidikan. Menurut Halizah 2010, senario PDP di Politeknik kurang melibatkan perkembangan kemahiran generik yang perlu dikuasai oleh pelajar. Okay. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan hanya lebih menumpu kepada kaedah kuliah dan amali didapati kurang selaras dengan kehendak industri. Okay. Dapatan kajian Ahmad 2017 telah menunjukkan bahawa pihak industri di Malaysia ini memerlukan pekerja yang mempunyai tahap kemahiran generik yang tinggi. Justeru alternatif menggunakan kaedah PBM dalam proses pembelajaran dan pengajaran wajar dipraktikkan dan diteruskan berdasarkan kurikulum politeknik. Okey, kita pergi kepada kelebihan PBM melalui tinjauan literature. Okey, menurut Bevan, Preston, Sabin dan Kennedy 2013 menyatakan bahawa PDP berasaskan PBM melalui perbincangan dan penglibatan aktif pelajar dapat meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari. Menurut Penn dan Zimmerman 2010 pula menyatakan bahawa PBM ini dapat mewujudkan interaksi aktif melalui kumpulan kecil semasa meneroka pengetahuan baru dan mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Okey, menurut Nurmoni, Haslina dan Tengku Raziatan pada 2019 menyatakan bahawa PBM ini dapat meningkatkan kemahiran belajar pelajar secara berterusan berasaskan konsep learning by doing. Okey, menurut kajian Farah Adlina 2019 menyatakan bahawa PBM ini dapat meningkatkan penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar. Okey, menurut kajian Siti Fatimah dan Adlina 2017 pula menyatakan PBM ini dapat membantu pelajar lebih berkeyakinan dalam menyampaikan idea-idea dengan lebih menarik, teratur dan memberikan respon peribadi yang baik.
Menurut Yi, Siti Khairiah, T dan Mimi 2018 menyatakan bahawa PBM ini dapat meningkatkan tahap pengetahuan dan kesediaan pensyarah dan pelajar pada tahanan tinggi melalui pengintegrasian PBM dan proses pengajaran. Dengan hasil kajian-kajian ini, kita boleh lihat bahawa pengkaji-pengkaji lepas telah menjalankan kajian tak atas kepentingan pembelajaran berasaskan masalah. Kita pergi pula kepada dimensi PBM. Dalam melaksanakan kajian ini, kami menggunakan dimensi ataupun aspek kajian PBM yang telah diambil daripada kajian Lian dan Nodamshik 2017 dan dimensi tersebut telah diadaptasikan mengikut kesesuaian lokasi kajian kami dilaksanakan. Bagi mengenal pasti kesesuaian PBM, 4 dimensi telah dikaji, iaitu yang pertama adalah pembelajaran secara kolaborasi dalam PBM. Yang keduanya adalah pembelajaran kendiri dalam PBM. Yang ketiganya pembelajaran konstruktif dalam PBM dan yang terakhir adalah refleksi dalam PBM. Okey, bagi pembelajaran secara kolaborasi dalam PBM, pelajar ini bermaksud pelajar memberi kerjasama dan berkomunikasi di antara satu sama lain. Untuk dimensi yang kedua pula, pembelajaran kendiri dalam PBM telah bermaksud pelajar diberi peluang untuk belajar sendiri dalam mendapatkan ilmu dan kemahiran. Dimensi yang ketiga pula, pembelajaran konstruktif dalam PBM, pelajar diberi peluang untuk membina ilmu pengetahuan baharu melalui pembelajaran mereka yang lepas atau yang telah lalu yang mereka telah perolehi dan mencantumkan kedua-dua pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah refleksi dalam pembelajaran, bermaksud pelajar memberi maklum balas dan ulasan ringkas di akhir pembelajaran. Objektif kajian. Dalam kajian kami terdapat 3 objektif yang kami bina, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti kesesuaian pelaksanaan PBM dalam proses pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan pelajar di institusi pendidikan teknikal. Yang keduanya adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara dimensi pendekatan PBM dengan jantina pelajar. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti hubungan yang signifikan antara dimensi pendekatan PBM. Metodologi kajian. Kita pergi dahulu kepada reka bentuk kajian. Kajian kami adalah berbentuk deskriptif dan tinjauan dengan menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu penggunaan instrumen soal selidik. Pendekatan ini digunakan kerana ia amat sesuai untuk mendapatkan maklumat data daripada sampel dalam populasi yang besar jumlahnya. Sampel dan persampalan. Kajian ini telah dijalankan ke atas sampel yang terdiri pada 237 orang pelajar semester 5 sesi Jun 2019 yang terdiri daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Petrokimia dan Jabatan Perdagangan di Politeknik Ching Sarawak. Persampalan kajian pula yang digunakan adalah persampalan rawak, di mana prosedur persampalan ini membolehkan peluang sama rata dalam populasi untuk dipilih sebagai sampel kajian ini. Persampalan ini adalah lebih praktikal dan menjimatkan kos jika dibandingkan dengan persampalan lain. Instrumen kajian. Pengkaji menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian dan item soal selidik ini telah diambil daripada kajian Lian dan Nodamshik 2017 dan telah diadaptasi mengikut kesesuaian lokasi kajian ini dilaksanakan. Kajian rintis. Sebelum kajian sebenar dilangsungkan, kajian rintis telah dijalankan terhadap 36 orang. Kepentingan sesuatu kajian rintis ataupun alat penilaian mencerminkan keupayaan kajian tersebut. Analisis statistik telah dilakukan dengan menggunakan perisian SPSS 26.0 for Windows dengan mendapatkan nilai alpha Cambridge menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu 0.929. Itu sahaja pembentangan daripada saya dan pembentangan seterusnya akan disambung oleh rakan saya, iaitu Dr. Ling Ying Lin. Terima kasih Puan Suria. Jadi untuk seterusnya kita melihat kepada tapatan kajian. Pertama sekali kita lihat kepada profil responden di mana
sejumlah 116 orang responden lelaki bersamaan dengan 52.5%, manakala 105 iaitu 47.5% responden perempuan telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Dari segi kategori umur, kita nampak majoriti responden jatuh pada kategori umur 20 hingga 22 tahun iaitu dengan jumlah setinggi 181 orang bersamaan 81.9%. Dan merujuk kepada jabatan akademik pula, kita boleh nampak dengan jelas iaitu 43.4% responden menunjukkan majoriti responden datang dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Jabatan Analisis Deskriptif turut mengesan keputusan tahap tinggi melalui item-item berikut, iaitu pembelajaran konstruktif dalam PBN dengan nilai scoring setinggi 4.51 dan seterusnya mendapat pengetahuan baru dengan scoring setinggi 4.57. So, dapatan ini selari dengan pandangan Barron, Preston, Savin dan Kennedy pada tahun 2013 di mana proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan PBN melalui perbincangan dan penilaian aktif pelajar dapat meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari. Seterusnya, item-item berikut turut dikesan menduduki 5 tempat teratas bagi tahap sederhana, iaitu pandangan terhadap daripada pelbagai sudut dengan scoring 4.45, sesi soal jawab meningkatkan kefahaman dengan scoring 4.44, membina kesimpulan hasil daripada perbincangan dengan scoring 4.40, scoring setinggi 4.42 untuk item berfikir secara meluas dan refleksi dalam PBN 4.42. Jadi untuk menjawab objektif kajian 1, dapatan keseluruhan telah menunjukkan pelaksanaan PBN dalam PDP di institusi pendidikan teknikal pada tahap kesesuaian yang sederhana. Untuk objektif kajian kedua iaitu mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara dimensi-dimensi pendekatan PBN mengikut jantina pelajar. Hasil analisis telah menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan antara dimensi-dimensi pendekatan PBN dengan jantina pelajar. Untuk objektif kajian yang ketiga, melalui analisis korelasi eksperimen, untuk bertujuan untuk mengenal pasti hubungan yang signifikan antara dimensi-dimensi pendekatan PBN. Analisis eksperimen telah mendapati keempat-empat dimensi PBN mempunyai hubungan korelasi yang positif dan signifikan antara satu sama lain. Dapatan ini turut menunjukkan dimensi pembelajaran konstruktif mempunyai hubungan korelasi yang paling kuat dengan pembelajaran kendiri dengan nilai korelasi, nilai koefisien korelasi setinggi 0.674. Untuk implikasi kajian dan kesimpulan, dari sudut bukti empirikal, pendekatan PBN telah dikenal pasti sebagai kaedah yang berkesan bagi meningkatkan kemahiran pelajar. Ini disebabkan PBN menitikberatkan cara pelajar menyelesaikan masalah yang diberikan. Seterusnya, proses PDP yang menggunakan pendekatan PBN dikatakan dapat membantu pelajar lebih menguasai sesuatu ilmu dan memberi impak yang positif kepada pelajar dari segi kolaborasi, refleksi, pembelajaran kendiri dan konstruktif. Untuk cadangan kajian pada masa akan datang, pengkaji telah mencadangkan kajian keberkesanan PBN dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar dengan mengambil kira impak PBN terhadap pertimbangan sasiat pelajar. Ini kerana ia penting untuk mengenal pasti cara berfikir pelajar dalam membuat keputusan terhadap perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka. Sebagai kesimpulan untuk pembentangan kami, pengkaji berharap agar pelajar dapat diberikan pendedahan dan dipimpin oleh pendidik untuk menguasai kaedah PBN dalam proses PDP. Jelas menunjukkan PBN telah memberikan begitu banyak manfaat dan faedah kepada pelajar. Dengan pelaksanaan PBN yang mendidik pelajar untuk bertindak secara sistematik dalam membuat keputusan atau tindakan berkenaan sesuatu masalah. Jadi itu sahaja daripada saya bersama dengan rakan saya, Puan Suria, ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian. Sekian. Sekian.